Selamat sejahtera kepada Encik Nazri dengan Puan Najwa and selamat sejahtera kepada rakan sekelas saya. Nama saya Karamveer Singh, anak lelaki kepada Baljit Singh. Kami daripada kumpulan 17. Tema untuk kumpulan kami adalah metafizik. Kami daripada kumpulan 17, kami mempunyai 11 ahli. Ni adalah nama-nama ahli kumpulan kami. Yang kumpulan 17 dipimpini oleh Samirah Arifin bin Muhammad Sadar Ali. Mesti ramai tertanya, apakah itu metafizik? Metafizik adalah satu cabang yang membincangkan aspek-aspek abstrak realiti yang terletak di luar dimensi fizikal dan imprek. Penting untuk kita memahami konsep-konsep seperti kewujudan, realiti, ruang, masa dan sebab dari akibat yang melebihi batasan penglihatan dan pengukuran sains. Metafizik meneroka pertanyaan tentang hakikat kewujudan dan tujuan hidup, menyentuh aspek-aspek seperti ketuhanan, jiwa yang kacau dan kebebasan daripada sudut-sudut agama. Salam sejahtera, saya Sharifah Nurdamia Balkis akan menerangkan pengenalan tentang ateisme. Ateisme ialah kepercayaan yang menolak kewujudan Tuhan dan bukannya agama. Ateisme bertentangan dengan kepercayaan teisme yang menganggap kewujudan sekurang-kurangnya satu Tuhan. Walaupun penafian Tuhan sudah wujud pada zaman dahulu seperti zaman jahiliah, ateisme hanya berkembang menjadi fahaman dan gaya pemikiran pada abad ke-19 dengan ahli fikir yang jelas menolak kewujudan Tuhan dengan bukti mereka sendiri. Ateisme berasal daripada perkataan Yunani iaitu atheos yang bermaksud tanpa Tuhan. Istilah ini digunakan oleh mereka yang menentang kewujudan Tuhan yang disembah oleh kebanyakan orang di dalam masyarakat. Apabila kritikan agama dan kebebasan minda muncul, penggunaan perkataan ateisme menjadi lebih terkawal dan khusus. Dalam zaman kesedaran, orang pertama yang menggelar diri mereka sebagai ateis dan revolusi Perancis, pergerakan politik yang menggalakkan pemikiran manusia berlaku. Ateisme melihat sejarah, falsafah dan sosial, logik, kesusahan dan kekurangan bukti empirikal adalah alasan untuk menolak kewujudan Tuhan. Ini adalah contoh antara berita yang tular dari Majlis Agama Islam Selangor telah memuat naik artikel di akaun Facebook pada tahun 2021 yang bertajuk Fahaman Etis Menyalahi Rukun Negara Malaysia. Perkara tersebut berpotensi untuk menjadi isu yang membimbangkan di negara kita. Salam sejahtera semua. Nama saya Michelle Lujai dan saya sekarang akan menerangkan idea dan konsep ateisme dalam masyarakat. Ateisme tertumpu kepada agama sebagai sesuatu fenomena sosial serta gejala penyerangan dan penindasan. Ini juga boleh difahami sebagai individu yang tidak percaya dalam kewujudan Tuhan kerana segala-galanya dilihat dari sudut pandangan materialis. Selain itu, ateisme diwakili sebagai konsep kehidupan tanpa pemegang aturan ilahi. Kehidupan sebenar yang berpeluang bebas dan luas berbanding dengan dunia yang tidak nyata seperti roh. Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Kin Song dan sekarang saya akan menerangkan faktor-faktor perkembangan ateisme. Jadi, antara faktornya ialah ia disebabkan oleh isu materialisme. Sebagai penerangan, materialisme merupakan suatu anggapan bahawa semua benda seperti kekayaan adalah lebih penting daripada perkara-perkara yang sewajarnya kita amalkan seperti nilai kerohanian dan ajaran agama. Orang yang bersifat materialistik akan menjauhkan dirinya daripada ajaran agama oleh sebab mereka berasa tamak terhadap benda sehinggalah mereka tidak dapat mengenal pasti apakah yang benar ataupun salah. Secara tidak langsung, materialisme merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama dan kesannya ketamakan yang tinggi ini boleh menyebabkan seseorang itu mengamalkan ajaran ateisme. Dengan itu, ia merupakan sesuatu cara untuk menghapuskan ajaran agama demi memuaskan ketamakan dirinya. Selain itu, faktor-faktor yang juga dapat mengembangkan ateisme ialah pengaruh media sosial. Secara permulaan, media sosial pada zaman ini
banyak digunakan oleh pelbagai pihak sehinggalah ia dapat mempengaruhi akal fikiran mereka. Dengan itu, media sosial boleh menjadi senjata yang boleh digunakan secara berpelbagai dari pelbagai pihak. Dalam konteks ini, golongan-golongan etis boleh menggunakan media sosial untuk menyebarkan perkara-perkara yang berasa ragu terhadap ajaran agama. Secara tidak langsung, penyebaran perkara-perkara yang ragu boleh menyebabkan rasa keliru dan rasa tidak percaya terhadap agama oleh golongan-golongan pengguna media sosial yang lain. Kesannya, propaganda yang telah disebarkan melalui media sosial boleh melahirkan golongan-golongan etis yang baharu. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Kin Siang yang memberi hujannya yang tercantik sekali. Saya Samirul Arifin dan anda sedang mendengar apakah kesan etisma ke dalam kehidupan masyarakat. Kesan etisma yang pertama ialah isu moral. Isu moral merupakan suatu kesan yang tidak dapat dielakkan kerana penganut kepada ideologi etisma tidak mempunyai sebarang panduan dalam kehidupan mereka yang benar atau sah. Berbanding dengan agama yang benar seperti Islam mempunyai Al-Quran, Kristian mempunyai Bible sebagai panduan, agama Hindu mempunyai Veda sebagai panduan, dan agama Buddha mempunyai Tripitaka sebagai panduan mereka. Disebabkan tidak mempunyai panduan yang benar, penganut ideologi etisma tidak tahu apa yang benar dan apa yang salah. Maka perlakuan mereka akan bercanggah dengan ideologi agama lain kerana mereka tidak mempunyai moral yang benar atau sah. Oleh itu, individu menjadi insan yang berkurang moral serta tidak memiliki sikap bertoleransi di antara kaum lain. Seterusnya, ketidakstabilan politik negara. Wujudnya perbandingan antara golongan beragama dan golongan etisma. Oleh sebab itu, bergaduhan antara dua golongan utama akan berlaku. Hubungan sesama rakyat tidak boleh didapat untuk dieratkan. Oleh itu, keamanan dan kesejahteraan mustahil untuk dicapai dalam negara. Dan terakhir sekali, penganut ideologi etisma mempunyai kecenderungan untuk melakukan jenayah. Golongan etisma tidak percaya kepada hari akhirat di mana semua agama berpercaya kerana mereka diajar untuk tidak membuat dosa supaya dielakkan mendapatkan hukuman-hukuman pada hari akhirat nanti. Jadi, pengaruh ideologi etisma sudi membuat jenayah-jenayah seperti mencuri, merogol, merompak dan juga melakukan rasuah, pecah amanah dan korupsi. Mereka tidak akan berasa takut atau segan untuk melakukan apa jua jenayah juga. Situasi ini akan menjejaskan keamanan dalam masyarakat kerana mereka tidak mempunyai apa-apa perasaan salah, dan ini akan menyebabkan masyarakat kita hidup dalam keadaan huru-hara. Hai semua, nama saya Wong Yun Kai. Sekarang, saya akan membincangkan tentang topik langkah-langkah untuk mengatasi isu etisme. Langkah yang pertama ialah memahami dan menerka tentang topik etisme. Kita boleh belajar tentang perbezaan perspektif agama, falsafah dan etisme untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dari pelbagai pandangan dunia. Langkah ini akan meningkatkan pengetahuan anda mengenai keyakinan mereka, kebenaran, intuisi dan inspirasi, dan juga membantu menggalakkan empati
dan menghormati kepercayaan yang berbeza. Selain itu, mendapatkan khidmat nasihat dan kaunseling akan menjadi langkah yang amat penting dalam isu etisme. Jika seseorang secara peribadi bergelut dengan etisme atau soalan-soalan tentang kepercayaan, individu tersebut diperlakukan untuk mencari bimbingan daripada rakan-rakan yang dipercayai, ahli keluarga, mentor, atau pemimpin agama. Dengan terlibat dalam perbualan yang terbuka dan hormat mengenai keyakinan individu-individu, mereka berpeluang dalam mendengarkan perspektif satu sama lain tanpa sebarang penilaian dan berpeluang dalam memahami dari manalah orang lain berasal. Misalnya, individu akan berasa lebih selesa dalam memulakan pandangan atau isu mereka mengenai soalan-soalan kepercayaan serta etisme. Mereka boleh menawarkan sokongan, perspektif dan bimbingan tentang kepercayaan individu apabila ia berkaitan dengan nilai-nilai moral. Topik etisme bukan tentang meyakinkan seseorang untuk meninggalkan kepercayaan mereka kerana etisme itu sendiri bukan sistem kepercayaan tetapi ketiadaan keyakinan kepada dewa. Sekarang, saya akan menjemputkan Aaron untuk membincangkan tentang etisme berdasarkan ideologi. Salam sejahtera semua, nama saya Aaron Dimas. Sekarang, saya akan teruskan dengan memadankan tema berdasarkan bab-bab dalam subjek falsafah dan isu semasa. Antaranya adalah etisme berdasarkan bab 7 iaitu ideologi. Etisme merupakan ideologi modernis yang menolak peranan agama sebagai sesuatu yang menentukan tujuan kehidupan mereka. Bagi golongan yang mengamalkan etisme, mereka berpendapat bahawa manusia boleh berdiri secara bersendirian tanpa memerlukan secara bimbingan iaitu kepercayaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Selamat sejahtera semua. Nama saya Isaac Kuan Ji Eng. Kemudian, saya akan berbincang tentang etisme berdasarkan epistemologi. Epistemologi etisme diwarisi daripada perjalanan bertumbuh dengan dua asas teori. Teori satu ialah seseorang harus percaya pada apa yang boleh lihat dan wujud. Maksud ini ialah kita hanya percaya pada apa yang kita boleh lihat dan perkara sebenar. Jadi, Tuhan kita tidak nyata kerana kita tidak dapat melihatnya. Selain itu, teori dua, seseorang harus berfikir sendiri dan melepaskan diri dari pendapat umum. Berkata pepatah, contoh ikutan dari falsafah René Descartes. Maksud ini ialah, saya boleh fikir, oleh itu saya wujud. Contohnya, kita tidak tahu sama ada orang boleh fikir, jadi tidak ada bukti kewujudnya. Kemudian, saya ingin katakan seterusnya ialah kesan etisme setelah dekolonisasi. Sejak British memberikan kemerdekaan kepada kita, sekularisme menyebar mereka telah meninggalkan aliran pemikiran yang mempengaruhi beberapa orang ketika itu. Dan salah satunya adalah ajaran etisme. Salam sejahtera semua. Nama saya Tan Jian Wei dan sekarang saya akan membincangkan etisme berdasarkan dengan logik, iaitu link dengan bab 6. Kita kata ini ialah satu topik yang tidak mempunyai jawapan yang pasti. Kenapa? Kerana orang yang etis akan menggunakan kebolehan induktif dan deduktif untuk menentukan sama ada kesimpulan tersebut betul atau salah. Supaya ini ialah satu isu yang telah dibincangkan sehingga kini, iaitu adakah Allah wujud? Hai, nama saya Roy. Secara kesimpulannya, semasa proses penyelidikan, ahli kumpulan kami mendapat banyak pengetahuan baru tentang etisme dan mengaplikasikannya dalam cara falsafah dalam kehidupan sehari mereka.
Penyelidikan ini memberikan pandangan berharga tentang etisme, menekankan kepentingan akal, pengetahuan saintifik dan pemikiran kritis. Ia menekankan tanggungjawab moral berdasarkan prinsip manusia dan menggesa masyarakat meneroka idea baru bagi menyelesaikan masalah berkaitan etisme. Antara langkah-langkah tersebut ialah menyertai dalam dialog antara agama atau projek perkhidmatan masyarakat yang membawakan kepercayaan yang berbeza bersama-sama. Berantisipasi dalam komuniti dapat membina dan mengeratkan hubungan, rasa hormat dan pemahaman di antara komuniti-komuniti agama. Penyelidikan diri ini boleh membawa kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang keyakinan anda sendiri dan penghargaan kepada kepelbagaian perspektif di dunia. Sekian, terima kasih.